Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah, kita dapat bersama sekali lagi bertemu dalam sesi tazkirah kita, kisah-kisah daripada Al-Quran. Alhamdulillah, pada sesi yang terakhir kita telah pun atau saya telah pun berkongsi kepada para pendengar sekalian kisah mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang seronoknya atau the amazing thing was, salah satu benda yang kita actually dapat belajar daripada kisah mereka adalah untuk jangan lupa daripada mengucapkan kalimat insya-Allah apabila kita ingin melakukan sesuatu perkara. Okey. InsyaAllah pada hari ini pula saya akan berkongsi sedikit lebih kurang mengenai lagi satu kisah yang terdapat dalam surah Al-Kahfi. Dan kisah ini sebenarnya mengenai Al-Kahfi tersebut. Dan Kahfi itu maknanya adalah gua. Dan hari ini kisah yang akan saya sampaikan atau saya kongsikan adalah mengenai penduduk gua tersebut. Ataupun kisah Ashabul Kahfi. Jadi, siapakah Ashabul Kahfi ini? Ashabul Kahfi ini mereka lebih sering dikenal oleh orang ramai sebagai beberapa orang pemuda penghuni suatu gua. Jadi dalam satu keterangan kita dapati bahawa ada orang yang mengatakan bahawa mereka ini pemeluk agamanya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Akan tetapi Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah, dia menunjukkan bahawa sebenarnya pemuda-pemuda ini, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini, mereka sudah hidup jauh sebelum datangnya Nabi Isa. Kerana apa? Kerana suatu ketika dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menetap di Mekah, orang-orang Quraisy pernah bertemu dengan beberapa golongan Yahudi, beberapa orang daripada kaum Yahudi. Jadi orang-orang Quraisy ni berceritalah dengan orang-orang Yahudi ni. Oh, tempat kita kan kat Mekah ada satu orang cakap diri dia dah jadi Nabi. Jadi orang-orang Yahudi ni pun dia kira dia orang nak suruh kaum Quraisy ni menguji atau kasih test lah kepada Nabi kan, untuk tengok betul tak dia ni Nabi. Kalau dia betul Nabi, mesti dia ada dapatkan ilmu ataupun pengetahuan mengenai beberapa hal yang orang waktu itu tak tahu, seperti kisah-kisah zaman dahulu kan. Jadi mereka suruh orang-orang Quraisy itu tanya kepada Nabi mengenai 3 perkara, iaitu salah satunya adalah mengenai Zulkarnain, lagi satu mengenai ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh, yang satu adalah Zulkarnain wa yas'alunaka 'an Zulkarnain, dan yang ketiga ini adalah mengenai orang-orang Ashabul Kahfi ini. Dan tentu kalau kaum Yahudi ni yang suruh kaum Quraisy untuk bertanya kepada Nabi mengenai Ashabul Kahfi ni, ini menunjukkan bahawa orang Yahudi ni diorang bukan pengikut Nabi Isa. Diorang mengikut agama yang datang dari sebelum Nabi Isa. Jadi dalam hal itu kita dapati bahawa kemungkinan besar Ashabul Kahfi ini adalah orang-orang yang hidup pada zaman-zaman di antara Nabi Musa dengan Nabi Isa. Begitulah. Wallahu a'lam. Allah saja yang betul-betul tahulah bila mereka ni sebenarnya hidup. Okey. Jadi yang sebagaimana yang telah saya kemukakan tadi pada awal tazkirah tadi kan, Al-Kahfi ni maknanya adalah gua, atau lebih tepatnya dalam kisah ini adalah sebuah gua di dalam gunung. Dan
gua dalam gunung ni lah jadi tempat pelarian atau tempat sembunyinya para pemuda tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Kahfi tadi kan, إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Ingatlah apabila pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Rabb kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Jadi sebenarnya apa yang jadi sekarang ni? Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahawa mereka ni adalah pemuda, adalah beberapa orang pemuda yang sebenarnya larikan diri daripada kaum mereka. Kerana apa? Untuk menyelamatkan keimanan mereka daripada kaum mereka yang sudah terlalu jauh terpesong dalam kesyirikan dan pengingkaran terhadap hari kebangkitan dan terhadap Allah SWT lah, supaya fitnah itu tidak menimpa kepada mereka, supaya keimanan mereka sendiri tidak akan menjadi terjejas dengan kemusyrikan kaum mereka. Jadi mereka pun carilah suatu gua untuk mereka sembunyikan diri mereka. Dan apabila mereka masuk dalam gua tersebut, mereka pun berdoa kepada Allah, memohon rahmat dan belas kasihnya. Kan sebab diorang dah larikan diri kan, dah jauh daripada civilization. So macam mana mereka nak hidup gitu kan? Jadi mereka pun berdoa kepada Allah untuk mendapat rahmat dan belas kasihnya. Dan dikatakan oleh Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, permohonan mereka ini atau doa mereka ini merupakan doa yang agung dan mencakup seluruh kebaikan. Jadi kalau kita ingin berdoa pun, kita actually boleh ikut doa seperti inilah. Iaitu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus. Ini juga merupakan satu doa yang sebenarnya kita boleh cuba amalkan. Dan dari doa para pemuda itu terdapat satu sisi atau satu bahagian yang ditekankan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, iaitu mereka telah menggabungkan antara usaha lari dari fitnah ini dengan menuju ke suatu tempat yang dapat mereka jadikan tempat persembunyian dengan ketundukan dan permintaan kepada Allah agar dimudahkan urusan mereka. Dan mereka pun tidak ingin menyandarkan atau sandarkan urusan-urusan kepada diri mereka sendiri dan tentu tidak kepada makhluk yang lainnya. Adapun tentang jati diri para pemuda ini, Allah SWT jelaskan dengan simple saja mengenai mereka, iaitu hanya sekadar atau hanya setakat innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka, dan kami tambah, dan kami ini Allah tambah pula untuk mereka petunjuk. Dan Allah pun memberitahukan, Allah SWT pun memberitahukan bahawa mereka ni bukan hanya pemuda yang menerima kebenaran, tetapi mereka juga lebih lurus jalannya daripada generasi tua dari kalangan mereka, daripada generation sebelum-sebelum mereka, yang justru yang diorang tu malah lebih senang menentang dan bergelimangan dengan agama yang batil. Dan para pemuda tersebut hanya beriman kepada Allah Subhanahu Taala, tidak seperti kaum mereka. Maka Allah SWT pun gembira dengan keimanan mereka, maka Allah pun tambahkan lagi hidayah ke atas diri mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah lain, dalam surah Maryam, yang bermaksud, dan Allah akan menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Jadi apabila seseorang tu telah mendapat petunjuk dari Allah dan mereka beramal dengan petunjuk yang diberikan kepada mereka itu, mereka akan diberikan lagi petunjuk oleh Allah SWT untuk supaya mereka beramal dengan lebih gigih lagi. Dan begitulah. Dan yang interesting, suatu hal yang menarik, kita boleh dapatkan bahawa daripada perkataan Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah, apabila dia membuat satu kesimpulan ni, di mana dia berkata,
Oleh kerana itu, kebanyakan orang yang menyambut dakwah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya berasal dari kalangan para pemuda. Maksud beliau Al-Hafiz Ibn Katsir ni adalah ketika zaman Nabi Muhammad. Sebab tu kalau pada zaman Nabi Muhammad, kalau kita perhatikan, kebanyakan daripada kaum Quraisy itu yang menyambut dakwah Nabi Muhammad SAW adalah daripada kalangan yang muda. Sedangkan kebanyakan orang-orang tua dari kaum Quraisy, kebanyakan mereka masih lebih keras, lebih bersikap keras kepala untuk memegang kepada agama asal mereka. Dan orang-orang yang tua itu mereka tidak mahu memeluk Islam kecuali sedikit sahaja daripada kalangan mereka. Dan demikian itulah Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahawa mereka, iaitu kembali kepada yang Ashabul Kahfi tadi, mereka itu adalah daripada golongan para pemuda sahaja. Tidak ada orang tua dari mereka. Kemudian Allah SWT sambung dengan firman-Nya, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذَا قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, berdoa, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru ilah selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Dan Imam At-Tabari rahimahullah apabila dia nak menjelaskan ayat ini, dia berkata, dan Allah mengilhamkan kesabaran kepada mereka, para pemuda tadi, dan menguatkan hati mereka dengan cahaya keimanan sehingga jiwa mereka berlepas diri daripada hal mereka sebelumnya, iaitu kebiasaan mereka yang hidup dalam keadaan yang senang. Sebab asalnya kan mereka hidup dengan kaum mereka semua kan happy go lucky, everyone all together kan. Tapi bila mereka nak kembali kepada Allah, waktu itulah baru mereka sedar betapa jauhnya menyimpang kaum mereka. Dan dengan kekuatan keimanan mereka itu, mereka sanggup untuk melepaskan kehidupan yang menyenangkan tadi demi menjaga keimanan mereka kepada Allah SWT. Dan jadinya Allah pun mengaruniakan, memberikan kepada mereka keteguhan dan kekuatan untuk bersabar sehingga mereka pun berani menyampaikan di hadapan orang kafir tadi, iaitu kaum mereka yang tidak beriman tadi. Mereka berkata kepada mereka, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru ilah atau Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Dan memang kemantapan dan kekuatan hati bagi diri mereka itu sangat diperlukan. Sebab apa? Waktu tu seluruh penduduk kaum mereka tu semuanya sudah memusuhi mereka, sedangkan mereka ni adalah termasuk golongan kaum muda dan usia mereka tentu muda, dan mereka akan senang dipengaruhi oleh orang lain yang tua kan. Kalau mereka tidak kuat, tidak teguh hati mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah meneguhkan hati mereka. Demikian itulah yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Tapi kenapa akhirnya diorang melarikan diri daripada kaum mereka? Jadi para pemuda ini pun memberikan kira macam alasan kenapa mereka mengasingkan diri mereka dari kaum mereka. Jadi mereka berkata dalam surah Al-Kahfi dalam ayat selanjutnya, haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Kaum kami ini telah menjadikan selain Allah sebagai ilah-ilah. Mereka telah menjadikan selain Allah benda lain untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Dan Allah sambung dengan perkataannya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah. Jadi basically para pemuda ini dia orang mengatakan orang-orang ini menjadikan sesembahan selain Allah, menyembah selain Allah. Tapi kenapa dia orang tidak mahu menunjukkan bukti bahawa apa yang mereka sembah tu itulah benda yang benar, dan menunjukkan
apa yang menyebabkan mereka untuk menyembah benda-benda tersebut. Jadi mereka ada dua tuntutan lah sebenarnya pada kaum mereka. Yang pertama adalah mereka meminta pembuktian bahawa sesembahan mereka itu adalah ilah atau Tuhan yang hak, Tuhan yang berhak disembah. Dan yang kedua adalah mereka meminta pembuktikan bahawa ibadah yang mereka lakukan, iaitu yang kaum mereka melakukan, itulah yang benar. Dan dua hal ini mustahil dapat dibuktikan oleh orang-orang tersebut, oleh kaum mereka kan. Dan kerana mereka tidak mampu membantah the arguments of the para pemuda tersebut, tentu kekerasan fizik akan menjadi langkah mereka selanjutnya kan. Sebab diorang tak boleh nak kira fight back secara logika, secara ilmiah kepada apa yang dikemukakan oleh pemuda tersebut. Dan biasanya kalau orang tak boleh nak menunjukkan bahawa mereka yang benar, mereka tak akan puas hati. Jalan seterusnya mereka akan menggunakan kekerasan fizik. Dan tentu dalam kondisi macam gitu, kira akan muncul suatu ujian yang mengancam agama para pemuda ini, maka disyariatkanlah bagi mereka untuk menyingkirkan diri mereka daripada kaum mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh para pemuda tadi. Sebagaimana disebutkan pada ayat berikutnya, وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Ini adalah perintah Allah kepada mereka. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebahagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Jadi dalam arti kata lain kan, sebab Allah SWT pun tahu yang mereka tidak mampu untuk merubah fikiran kaum mereka tersebut tadi kan, dan mereka pun tidak mempunyai kekuatan untuk melawan mereka. Jadi mereka pun disuruh untuk mengasingkan diri mereka daripada kaum mereka. Dan mereka pun carilah perlindungan dengan mengasingkan diri mereka di dalam gua tadi. Dan bila mereka dah sembunyikan diri mereka dalam gua tadi, di situlah kita lihat Allah mencurahkan rahmatnya dan memudahkan urusan mereka. Sehingga apa? Allah menjaga agama mereka dan Allah menjaga fizik badan mereka sehingga mereka dijadikan sebagai tanda kekuasaan Allah kepada makhluknya yang lain. Di mana Allah berfirman dalam ayat yang berikutnya, وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Yang bermakna, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. May yahdillahu fahuwal muhtad, dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan sekali lagi, sebagaimana yang telah dicakap tadi, peristiwa ini termasuk salah satu tanda kebesaran Allah. Dan para pemuda tersebut mendapat bimbingan Allah Azza wa Jal untuk menuju ke gua tersebut. Dan Allah menjadikan mereka, dan ini bahagian yang kira ajaibnya, Allah menjadikan mereka tetap hidup kat situ sehingga beratus-ratus tahun. Dan ajaibnya, mereka ni apabila ditidurkan dalam beratus-beratus tahun ni, kalau orang lihat kepada mereka, mereka tidak akan menyangka bahawa mereka tidur. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat seterusnya,
وتحسبهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, dia memberikan keterangan, dia mengutip keterangan dari para ulama tafsir. Dia mengatakan, hal ini kerana apa tahu? Kenapa mereka disangkakan mereka bangun adalah kerana mata mereka tetap terbuka. Supaya apa? Supaya mata mereka tidak rosak. Sehingga orang yang melihat menyangka mereka, para pemuda tadi, masih terjaga. Padahal mereka itu semua sudah ditidurkan oleh Allah. Dan ini juga merupakan pemeliharaan Allah terhadap tubuh-tubuh mereka. Dan tidak hanya itu, anjing yang ikut serta dengan mereka ni pun ikut tertidur seperti mereka juga. Dan anjing tu, lagi satu hal adalah anjing tu sebenarnya tidak masuk di dalam gua itu. Dia hanya jaga di depan gua tu sahaja. Kerana apa? Kerana menurut suatu riwayat, wallahualam, sebab malaikat tidak suka masuk ke tempat yang ada anjing. Jadi anjing tu dia jaga kat luar sahaja, tidak masuk. Jadi malaikat akan jaga di dalam. Wallahualam. Jadi berapa lama mereka tinggal di gua ni? Kita dapati dalam firman Allah yang seterusnya, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Subhanallah. Mereka tinggal dalam gua tu, mereka tidur dalam gua tu selama 309 tahun. Dan apabila mereka dibangunkan, mereka semua fikir bahawa mereka hanya berada dalam gua tersebut hanya sekadar sehari atau setengah hari saja. Kerana apa? Kerana apabila Allah membangunkan mereka, Allah membangunkan mereka dalam keadaan fizik mereka, rambut mereka dan kulit mereka semua sihat seperti original condition mereka. Dalam arti kata lain, mereka ditidurkan pemuda, 300 tahun kemudian mereka dibangunkan sebagai pemuda asalnya tadi. Dan Imam At-Tabari rahimahullah pula menyebutkan tujuan mereka dibangunkan ialah supaya mereka lebih sedar lagi, lebih mengetahui lagi betapa agungnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, betapa ajaibnya perbuatannya atas makhluk ciptaannya dan pembelaannya terhadap para wali-walinya, dan supaya mereka semakin mengetahui secara jelas kondisi mereka, iaitu keberadaan mereka yang benar-benar berlepas diri dari peribadahan kepada berhala, dan supaya mereka lebih mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah semata. Begitulah sikit lebih kurang kisah mengenai Ashabul Kahfi ini atau para pemuda penduduk gua tersebut. Dan apa yang kita dapati atau kita boleh pelajari dari kisah ini adalah hal yang paling penting adalah orang yang mencuba sedaya upaya dia untuk menyelamatkan agamanya atau keimanannya daripada fitnah, maka percayalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menyelamatkan dia. Dan seseorang yang bersungguh-sungguh mencari keselamatan atas jalan Allah, niscaya Allah akan menyelamatkan dia. Dan seseorang yang berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah pasti akan melindungi dia dan menjadikan dia sebagai sumber, sebagai lagi satu sos hidayah bagi orang yang lain. Begitulah dia kisah Ashabul Kahfi ini dan pelajaran yang boleh kita ambil daripada mereka. Semoga sedikit sebanyak bermanfaat bagi kita semua.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأتوب إليه الحق من ربكم فلا تكونن من الممترين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته